Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih hadir lagi ke dalam channel Radio 12 Malam bersama dengan saya Angah. Terima kasih guys. Kali ini kita bertemu lagi dalam segmen Himpunan Kisah Mistik. InsyaAllah saya akan bacakan beberapa kisah daripada novel ini. Apapun pada kawan-kawan yang telah pun mendengar, jangan lupa untuk tekan butang like. Anggap itu sebagai hadiah pada saya, boleh? Bagi kita tak nak ngoceh terlalu panjang, kita akan teruskan dengan kisah yang akan saya bacakan ini. Anak buah aku, Abdul Haq, baru-baru berusia 4 tahun. Kami memanggilnya Haq sahaja dan dia memanggil aku Maksu. Okey, baik, kisah ni kisah tentang seorang wanita. Disebabkan tiada adik-beradik lain, Haq ni selalulah bermain sendirian. Pada satu cuti semester, aku berkunjung ke rumah kakak di Kertih, Terengganu. Selepas berborak sebentar dengan kakak, perlahan-lahan aku pun menuju ke bilik belakang. Pintu bilik tertutup, tapi taklah rapat. Dari celah-celah pintu tu, aku lihat Haq ni tengah bermain dan bercakap seorang diri. Aku pun merapatkanlah muka di celah-celah pintu supaya dapat melihat dan dengar apa yang Haq cakapkan. Kadang-kadang anak buah aku tu dia menolak mainan kereta dia dan kadang-kadang pula dia mengambil kereta tu balik. Perbuatannya tu seolah-olah Haq ni sedang bermain dengan seseorang. Dia macam tengah berebut. Ini diselang-seli pula dengan kata-kata yang seakan berdialog. Tapi yang dengan siapa, aku tak tahu. Ambil ni, Hak nak yang tu. Itulah ayat pertama yang aku dengar ketika mula mengintainya. Hei, biar betul budak Haq ni. Aku terus perhatikan. Kali ni dia ambil pistol dan mula menembak seseorang. Kemudiannya pula Haq ni seakan mengelak daripada sesuatu. Mungkin mengelak dirinya ditembak. Tak kena. Aku melihat Haq berlari menuju belakang almari. Lama jugalah dia diam kat situ. Sekarang ni dengan siapa Haq bermain? Tak sanggup melihat Haq bercakap seorang diri. Aku pun menyelgahnya dari belakang. Haq terperanjat, namun dia gembira bila melihat aku. Dia datang dan memeluk serta mencium aku. Begitulah keadaannya bila aku datang ke rumahnya, seolah-olah macam bertahun-tahun tak jumpa. Haq mengajak aku untuk bermain dengannya. Dengan siapa Hak main tadi? Aku pun bertanya. Kawan. Jawabnya ringkas. Memang aku dah jangka. Mesti itulah jawapannya. Tiba-tiba Haq melambai-lambaikan tangannya dan berkata, Esok datang lagi tau. terkejut aku bila Haq cakap macam tu. Aku bertanya, siapa pula yang dia lambai tu? Kata Haq, itulah kawannya. Maksud tak nampak ke? Haq bertanyakan aku kembali. Macam Mana budak tu Haq? Macam tu lah. Macam tadi tu. Jawapan Haq masih lagi tidak memuaskan hati aku. Haq menyorokkan sesuatu ke? Tak mungkin, kerana Haq ni baru saja berusia 4 tahun. Dia tak tahu apa-apa lagi. Lagipun budak kecil ni kan jujur. Disebabkan Haq belum mahu lagi menggambarkan fizikal kawannya, aku mula berpsikologi. Aku kata sebenarnya aku nampak kawan dia tadi. Haq mula memandang tepat ke mataku. Oh, maksud nampak Dia membalas. Aku pun katalah, Memanglah maksud nampak. sekarang ni aku dah mula serius memancing. Muka dia... Saja aku tak habiskan ayat supaya Haq menyambungnya. Muka dia biru. Sambung Haq. Ha? Muka kawan Haq biru? Aku mula bertanya. Biru lah. Maksud nampak biru kan? Maksud nampak pun biru juga. Biru. Aku pandang ke muka Haq. Maksud nampak tak gigi dia? Haq bertanya lagi. Kenapa pula dengan gigi dia? Dia ada gigi panjang kan? Betul lah tu, betul. Maksud nampak gigi dia memang panjang.
Aku segera menjawab. Lain macam ajalah kawan hak ni. Bulu roma aku mula meremang. Mata dia tu merah kan? Aku mulakan lagi serkap jarang. Memanglah merah. Balas si Hak. Umpan aku mula mengena. Lalu aku menyambung. Rambut dia pula. Belum sempat aku habiskan ayat, Hak terus memotong. Mana dia ada rambut? Kepala dia botak lah. Telinga dia macam mana, Hak? Telinga dia? Alamak Syuni. Telinga dia panjang lah. Tajam. Ada bulu kat telinga dia. Kini, aku yakin apa yang diterangkan oleh Hak bahawa kawannya itu ada bercirikan makhluk itu. Aku teruja untuk terus bertanya. Kemudian Hak bertanya, kenapa tangan kawannya itu berbulu panjang? Tangan berbulu pula. Soalan Hak itu tak dapat aku nak jawab. Aku cuma berikan jawapan bodoh saja. Aku kata mungkin emak dia lupa nak potong. Emak dia banyak kerja. Sebab itulah dia suruh bermain dengan Hak. Hak pun percaya dengan cakap aku. Aku terus menjerat dan Hak memberitahu kawannya itu berhidung panjang. Jawapan Hak itu amat meranjatkanlah. Apa yang Hak ceritakan itu aku beritahu kepada kakak dan abang ipar aku. Mereka amat terkejut. Abang ipar aku bertanyakan sendiri pada Hak dan apa yang aku ceritakan sama seperti apa yang Hak terangkan kepadanya. Namun, sukar untuk abang ipar aku percaya. Satu hari, abang ipar aku ni terdengar sendiri ada suara yang memanggil Hak. Dia amati suara itu dan benar-benar tidak menyangka memang ada orang lain di dalam bilik tersebut. Memang sah. Selama ini memang betul lah bahawa Hak ada kawan untuk bermain. Kawan misteri. Dan diringkaskan cerita, akhirnya abang ipar aku ni menjual rumah tersebut. Tujuannya supaya Hak tidak diganggu lagi. Mereka pun berpindah ke tempat lain di Kuala Terengganu. Suatu hari, 3 tahun selepas peristiwa itu, emaknya pun telefon aku. Dia kata, Hak yang ketika ini telah berumur 7 tahun sering bercakap-cakap dengan seseorang semasa bermain seorang diri di dalam biliknya. Bila kakak ipar aku tu tanya bagaimana rupa kawannya, Hak menggambarkan sebagaimana yang diceritakan kepada aku dan abang ipar aku dahulu. Kalau begitu, rumah lamanya bukanlah faktor Hak mendapat kawan baru, tetapi sebenarnya diri Hak sendiri. Tapi mengapa setelah 3 tahun Hak tenang tidak berkawan, sekarang kawannya datang semula? Entahlah, aku pun tak tahu ni. Apa-apa pun, aku tetap respect pada Hak kerana dia berani berkawan dengan orang yang mempunyai wajah yang kalau menurut akal bukanlah seorang kanak-kanak ataupun manusia, tetapi dia adalah makhluk itu. Aku harap suatu hari nanti kawan Hak itu akan meninggalkannya. Aku tidak mahu anak buah kesayangan aku itu hidup bertemakan makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pukul 11.50 malam, radio teksi saya memaklumkan ada penumpang yang memerlukan perkhidmatan kami di sebuah kawasan rumah kedai di Sungai Besi, Kuala Lumpur. Disebabkan ketika itu saya adalah yang paling hampir, saya terus saja setuju untuk mengambil penumpang tersebut. Penumpang ni minta dibawa ke HKL, kata Ina, operator kami. Okey Ina, okey. Cakap dengan penumpang tu, dalam 5 ke 10 minit lagi abang sampai ya, kata saya yang ketika itu sudah pun sedang mencari penumpang di Salak South. Seperti dijanjikan, lebih kurang 10 minit kemudian saya sampai di kawasan rumah kedai tersebut, nombor 44, Jalan 1/4A. Ya, betul. Itulah alamat yang diberitahu oleh Ina tadi. Di hadapan pintu rumah kedai itu kelihatan seorang wanita Cina yang berusia 30-an. Saya pun turunkanlah cermin tingkap. Cik ke yang nak pergi SKL? Saya bertanya. Ya, jawab wanita Cina itu lalu membuka pintu belakang. Haruman semerbak menusuk ke hidung saya sebab wanita itu melabuhkan punggungnya di kerusi. Sudahlah wangi. Dia pula memakai congsam merah. Dalam hati saya berkata, tak ada pakaian lain ke nak pergi hospital pada malam-malam begini. Mungkin kalau pakai blouse dan seluar jean yang biasa tu, lebih sesuai. tak ada baju lain, Encik. Baju ini saja yang ada.
Tiba-tiba wanita Cina itu berkata perlahan, "Darah saya berderau." Hai, dia macam tahu apa yang berlegar dalam fikiran saya. Uish, malu-malu. Ah, cantik baju tu. Balas saya tergagap-gagap sebab terkejut apabila diterjah begitu. Ya ke? Bukan tak sesuai ke kalau pergi hospital? Ya mah, malam-malam macam ni nanti orang terkejut pula kan. Kata wanita itu lagi. Saya memandang ke cermin pandang belakang. Kelihatan dia memandang saya sambil tersenyum. Entahlah, senyuman menggoda ataupun senyuman yang menyindir. Ataupun senyuman puas dapat mempermainkan saya. Saya tak tahu. Dalam hati saya berkata, Amo ini manusia ke apa? Dia macam tahu je apa yang bermain dalam hati dan fikiran saya sekarang ni. Sesuai. Chongsam ni kan sesuai dipakai bila-bila masa saja. Tambah pula kalau yang memakainya cantik macam awak ni. Balas saya cuba mengusiknya. Mudah-mudahan dia tertipu dengan helah saya dan tidak mengenakan saya lagi. Lelaki memang suka puji perempuan. Haya, suka sangat mah. Bukan puji baik, tapi puji jahat punya. Ucap wanita Cina itu lagi. Dari cermin pandang belakang itu, saya nampak wajahnya tersenyum sambil memandang saya dengan pandangan yang lembut. Tetapi memang menikam hingga ke hati. Nampaknya hilah saya itu sudah membuahkan kejayaan. Dia tidak membaca lagi apa yang tersirat di dalam hati dan fikiran saya. Betul. You memang cantik lah, Moy. Sambung saya sambil terus memandu. Senyap. Saya menunggu balasan daripada wanita Cina itu. Namun tiada. Dia tiba-tiba diam membisu selepas dipuji. Aduh, pelik pula Amoy ni. Tadi bukan main lagi dia nak bercakap. Sekarang senyap pula. Apabila wanita Cina itu diam, saya pun diamlah. Bimbang pula kalau banyak bercakap. Nanti dianggap pula cuba untuk menggoda dia. Sepanjang jalan, wanita Cina itu terus mendiamkan diri. Selepas membelok ke sana dan ke sini, akhirnya saya memasuki jalan Tun Razak. Dalam hati ingin saya bertanya, dia ni sakit ke sampai mau pergi ke SKL pada waktu malam? Kalau sakit, tentulah serius. Tapi dia ni nampak sihat ya. Ataupun Amo ini sebenarnya datang nak melawat seseorang. Tapi kalau nak melawat orang, tak logik. Kerana dah lewat sangat ni. Waktu melawat pun dah tamat. Saya memandang cermin belakang dan menyimpan semula soalan ini itu kerana wajahnya tidak lagi kelihatan. Mungkin dia beralih duduk di belakang saya dan menyandarkan kepalanya berhampiran dengan cermin tingkap, menyebabkan imejnya tidak dapat dilihat dalam cermin pandang belakang. Saya terus memandu. Terasa pula kebosanannya apabila senyap begitu. Sesekali saya menoleh ke cermin untuk melihat wanita Cina itu. Namun, hajat hendak berbual dengannya terpaksa disimpan kerana imejnya masih lagi tidak kelihatan. Tak eloklah kalau saya mengganggunya. Mungkin dia sedang melelapkan mata. Sepi. Suasana terasa begitu sunyi kerana masing-masing mendiamkan diri. Keadaan dia teruk, Encik. Tiba-tiba terdengar suara wanita Cina itu dari arah kerusi belakang. Ya Allah, terkejut saya dibuatnya. Saya terus mengurut dada. Kata-kata wanita yang muncul tanpa diduga itu membuatkan saya rasa macam nak hilang nyawa. Hei, you ni Moy, bikin saya terkejut mah. Saya ingat you tidur, baring kat kerusi belakang saya. You janganlah bikin macam ni lagi, boleh mati mah, boleh mati terkejut saya. Kata saya dan terus ketawa. Mana ada saya tidur? Saya dari tadi duduk sini tempat, takkan Encik tak nampak? Wanita Cina itu bertanya. Biar betul lah Moy ni. Kalau dia duduk di kerusinya tu, takkanlah saya tak nampak pula. Satu lagi. Mana boleh tidur Encik, dekat saja. Sungai Bisi dengan SKL bukan jauh mah. Belum sempat tidur sudah sampai. Kata wanita Cina itu. Sekali lagi seolah-olah dapat membaca apa yang sedang saya fikirkan. Biar betul ya Moy ni. Luar, ni macam boleh baca apa saya tengah fikir. Kata saya melepaskan apa yang terpendam. Ya ke? Malam semalam pun ada taxi driver cakap macam itu Jawab wanita itu. Oh, semalam pun ada orang cakap itu macam ya? Soal saya.
Ya, Ma, jawab wanita Cina itu. Saya mengangguk, kemudian bertanya kepadanya, Ah, tadi tiba-tiba awak cakap keadaan dia teruk. Siapa yang awak cakap tu? Oh, itu kembar saya. Tadi kan saya sudah cakap. Dia kena tikam dengan ex-boyfriend dia. Balas wanita Cina berkenaan. Saya bertambah pening. Bila masa pula dia cakap dengan saya perkara tu? Saya tak dengar pun awak cakap itu macam, kata saya. Lama tadi, saya sudah cerita panjang sama Encik, tapi saya tengok Encik diam saja. Dia ada cerita dengan saya? Uish, kalau ada kenapalah saya tak dengar? Uh, Kembar awak kena tikam? Ya, 3 hari lepas. Dia tak mau kahwin dengan itu lelaki sebab itu lelaki kuat judi. Suka minta duit. Kalau tak kasih duit, dia pukul. Saya punya kembar lari duduk rumah kawan dia. Kemudian dia berkawan dengan lelaki lain. Itu ex-boyfriend dia cukup marah, Ma. Dia cari saya punya kembar sampai jumpa. Kata wanita Cina itu lagi. Apabila sudah jumpa dan mendapat tahu kembarnya sudah mempunyai kekasih yang lain, lelaki tersebut berang. Dia masuk ke dapur rumah sewa itu dan mengambil sebilah pisau, lalu menikam kembar wanita tersebut. Saya sedih sebab hari itu hari jadi kembar saya. Dia pakai changsam merah dan mau celebrate birthday dengan kawan-kawan di rumah, tapi sudah kena tikam, kata wanita berkenaan. Saya pun menganggukkan kepala lagi. Kesian. Tapi kenapa wanita itu kata dia sudah menceritakannya kepada saya dan saya hanya mendiamkan diri saja? Mustahillah saya tak dengar. Lantaklah, saya terus memandu. Namun pertanyaan demi pertanyaan terus bermain di fikiran hinggalah kami sampai di HKL. Nak turun dekat mana ya? Soal saya. Bilik mayat. Jawab wanita Cina itu ringkas. Bila dengar perkataan bilik mayat, saya bertambah bingung. Tadi dia kata kembarnya cedera ditikam. Tak pula disebutkan kembarnya itu sudah meninggal dunia. Jadi saya sangkakan kembarnya itu sedang dirawat di ICU. Jadi awak punya kembar itu sudah mati ke? Soal saya. Jawab wanita Cina itu ringkas. Dia mati di rumah ke di hospital? Entah mengapa, jawapan ringkas wanita itu membuatkan dada saya berdebar. Apatah lagi suaranya agak berbeza daripada sebelum ini. Bagaikan ada sesuatu yang tidak kena dengannya. Suaranya tiba-tiba kasar dan garau. Suhu di dalam teksi saya juga tiba-tiba terasa panas dan aroma di tengkuk saya tak semena-mena berdiri tegak. Sekarang ni awak nak tengok mayat dia lah ya? Saya bertanya lagi. Senyap. Wanita itu tidak menjawab. Amoy, sekarang awak mau tengok mayat dia ke? Senyap juga. Tiada sebarang jawapan darinya. Saya segera melihat cermin pandang belakang. Sekali lagi saya terkejut. Dia tersenyum ke arah saya. Namun senyumannya amat menyeramkan. Renungan matanya juga begitu tajam. Cepat-cepat saya memandang ke hadapan. Debaran di dada saya ketika itu tidak usahlah diceritakan. Tanpa berkata sepatah pun. Saya terus memandu ke arah bilik mayat HKL. Sampai sahaja pintu masuk bilik mayat, saya terus hentikan teksi. Okey, Amoy. Dah sampai. Kata saya tanpa menoleh ke belakang. Senyap. Tiada jawapan. Pintu kereta pun tidak dibuka. Sekali lagi saya menoleh ke kursi belakang. Kosong. Saya melihat sekeliling. Memang wanita Cina itu tiada. Yang ditinggalkannya adalah bau hanyir darah yang masih lagi segar. Saya juga melihat ada seorang perempuan bercongsa merah berdiri di tepi bangunan bilik mayat itu. Daripada cahaya lampu di sekeliling bilik mayat tersebut, saya dapat melihat tubuh wanita itu penuh dengan luka dan dipenuhi dengan darah. Dan wajahnya sama dengan wajah Cina yang saya tumpangkan tadi. Tangan saya menggeletar. Tanpa berlengah, saya terus pecut teksi balik ke rumah. Sepanjang jalan saya terus memikirkan tentang kejadian itu. Jadi, maknanya, yang saya bawa tadi adalah jelmaan mayat perempuan Cina yang mati dibunuh. Mungkin dia hendak ceritakan kepada saya apa yang berlaku kepada dirinya. Mungkin dia belum dapat menerima hakikat yang dirinya sudah pun mati.
Dan mungkin juga rohnya tidak aman kerana mayatnya masih belum dituntut oleh keluarga dan belum disempurnakan mengikut adat kepercayaannya. Entahlah. Namun esoknya saya cuti sebab saya demam. Memang banyak peristiwa yang saya alami sepanjang lebih 25 tahun menjadi pemandu teksi. Namun peristiwa seram yang berlaku kira-kira 10 tahun lalu itu merupakan kejadian yang tidak akan saya lupakan sampai bila-bila. Tambahan pula, apabila saya pergi ke kawasan rumah kedai berkenaan, beberapa minggulah kemudian tu kan, tak ada pun alamat nombor 44, Jalan 1/4A. Bukan itu saja, malah si Ina, operator radio kami itu juga menafikan ada menerima panggilan dari seorang wanita Cina dan kemudian meminta saya untuk mengambil penumpang di alamat tersebut. Aku merupakan seorang kaki pancing dan peminat ikan arowana. Di rumah, aku membela 8 ekor ikan tersebut daripada pelbagai spesies dan saiz. Setakat ini yang paling kecil bersaiz 12 cm panjang dan yang paling besar ialah lebih kurang dalam 40 cm panjang. Dalam banyak-banyak spesies arowana peliharaan aku ni, ada seekor daripada spesies golden crossback yang aku kira mendatangkan masalah. Sebenarnya bukanlah masalah, tapi ada perkara yang mengherankan berlaku pada akuarium ikan tersebut. Golden crossback ni dia bersaiz agak besar, kira-kira lebih 1 tapak tangan dan 35 cm panjang. Anak buah aku adalah orang yang mula-mula perasan tentang imej pelik yang terdapat pada akuarium itu. Imej tersebut adalah wajah seseorang yang berkepala botak dan berpakaian kuning. Aku hanya gelak saja. Bila aku tak percaya, dia menyuruh aku melihat sendiri. Bagi memuaskan hatinya, aku turut sahajalah katanya. Tak nampak apa-apa pun. Yang aku nampak adalah seekor arowana sahaja. Bukan sekali anak buahku ternampak imej lelaki tua botak di dalam akuarium tersebut. Kali kedua, dia ke rumah aku. Rumah datuk dan neneknya. Dia nampak benda yang sama. Untuk makluman, rumah dia ni rumah datuk dan nenek dia jugalah. So aku ni duduk, yang pencerita ni, dia duduk dengan ni lah, datuk nenek budak tadi ni. Kemunculan wajah tersebut tidak lama. Ia dalam bentuk imbasan saja. Mungkin tak sampai pun sesaat. Untuk pengetahuan semua, ikan arowana golden crossback yang terletak di dalam akuarium yang dikatakan wujud lelaki berkepala botak tersebut bukan aku bela dari kecil seperti ikan-ikan arowana beberapa spesies yang lain. Ikan tersebut baru saja aku beli kira-kira 2 bulan sebelum itu. Aku tak boleh lepaskan peluang memilikinya kerana harga yang ditawarkan cukup menarik. Bayangkanlah, spesies ikan arowana antara yang termahal itu ditawarkan kepada aku dengan harga yang tak sampai pun RM200. Sangat-sangat murah dah tu. Siapa yang tak nak kan? Selepas 4 kali anak buah perasan yang dia terpandang-pandang wajah lelaki botak pada akuarium itu, aku berharap apa yang anak buah aku nampak akan aku nampak juga. Namun setiap hari aku belik-belik, memang tak ada pun. Yang membingungkan adalah cara penampakannya. Mengapa di sebalik sebelah dalam dinding akuarium ikan arowana yang itu juga? Mengapa tak ada pula dekat akuarium arowana spesies ikan yang lain yang aku bela ni? Puas jugalah aku berfikir. Apa kaitan ikan tersebut dengan wajah yang telah 4 kali muncul itu? Mengapa hanya anak buah aku seorang saja yang nampak? Mengapa anak-anak buah yang lain tak nampak? Dan kenapa aku sendiri sebagai pemiliknya pula tak nampak? Abang Lan, iaitu ayah kepada anak buah aku, menyarankan supaya aku bertanya kepada tuan kedai tempat aku membeli ikan tersebut. Mungkin-mungkinlah dia tahu. Abang Lan suruh aku tanyakan, mengapa dia menjual spesies arowana termahal yang bersaiz besar dengan harga yang murah dan tak masuk akal tu? Mesti ada sesuatu yang tak kena. Betul juga. Atas saranan Abang Lan, aku pun bertanya kepada Aken, iaitu tuan kedai ikan tempat yang aku beli arowana tersebut. Apa yang dinyatakan oleh Aken amat mengejutkan aku. Aken bagi tahu sebelum ikan itu jadi milik aku, ia telah dimiliki oleh seorang yang berbangsa Cina yang menetap berhampiran dengan kawasan kami. Dia pula berasal dari Kelantan. Pada awalnya, lelaki Cina itu meminta Aken untuk menjagakan ikan arowana tersebut kerana dia akan keluar negara untuk tempoh 3 bulan. Namun setelah hampir setahun, pemilik itu masih lagi tidak menuntut ikan berkenaan. Kemudian Aken dapat panggilan telefon yang tuan ikan tersebut tidak mahu lagi ikan itu. Katanya ikan itu suwe.
tidak membawa ong ataupun nasib baik kepada pemiliknya menurut kepercayaan orang Cina. Kenapa pula ia dikatakan suwe? Tak pula dinyatakannya. Memandangkan ikan tersebut dikatakan suwe, Akin terus percaya. Katanya, hendak dibuang sayang. Sebab itulah bila aku tanyakan berapa harga ikan yang aku idam-idamkan itu dan dia pula menawarkan dengan harga yang sangat murah. Tanpa fikir panjang, aku terus membelinya. Menurut Akin lagi, pemilik pertama ikan tersebut sebelum dibeli oleh Cina Kelantan dan aku adalah seorang Sami Buddha yang berketurunan Siam di Kelantan. Sami Buddha berketurunan Siam? Wah, ayat Akin tu benar-benar membuatkan aku terkejut. Ada sesuatu yang tiba-tiba bermain di kepala aku. Menurut Akin, setelah Sami itu mati, semua ikan peliharaannya disedekahkan kepada orang ramai oleh anak-anak buahnya. Sami tersebut yang mewasiatkan demikian. Sami tersebut. Allah, lagi sekali pula. Maaf ya guys, lagi sekali terasa macam ada bayang menutupi lampu ini. Baiklah, saya kena habiskan juga ya. Tadi mewasiatkan demikian. Baik, kita teruskan. Sami tersebut memang gemar membeli ikan terutamanya arwana. Malah, Sami tersebut juga terkenal dengan panggilan Sami Arwana bagi penganut Buddha di Kelantan. Sebelum saya teruskan untuk makluman, sekarang jam menunjukkan 12.42 minit malam. 12.42 minit pagi. Pemilik kedua selepas Sami tersebut adalah sepasang suami isteri berketurunan Siam, juga di Kelantan. Pasangan tersebut gembira kerana padanya dengan berkat Sami tersebut, mungkin mereka akan dikurniakan zuriat. Tapi kan entah mengapa, mereka hanya membelanya selama 2 bulan sebelum ia dijual kepada seorang penggemar arwana yang lain. Begitu juga dengan pemilik ketiga arwana tersebut. Akin kata pemilik baru juga tidak lama membela ikan itu. Akin tak tahu pula dan dia tak sebut pula siapa pemilik ketiga tu. Lebih kurang 4 bulan, dia menjualnya kepada seorang lelaki Cina. Lelaki Cina itu adalah yang meminta Akin menjagakan ikan tersebut kerana dia keluar negeri. Daripada tuan punya iaitu Sami Arwana yang berketurunan Siam, kemudian berpindah kepada sepasang suami isteri berketurunan Siam. Selepas itu bertukar milik kepada orang yang ketiga, kemudian kepada lelaki Cina sebelum Akin. Sudah 5 kali ikan berkenaan bertukar milik. Setelah Akin, akhirnya aku menjadi pemilik akhirnya, iaitu pemilik yang ke-6. Kalau ikan tersebut tidak lagi dibelok oleh Sami Buddha itu, memang aku sudah faham kenapa. Sebabnya dia dah mati. Tapi kenapa pemilik selepas itu tak sanggup beli ikan tersebut? Aku rasa mesti ada cerita yang tak kena ni. Ataupun mungkin pembela baru juga ternampak lelaki botak pada akuarium yang menempatkan arwana itu. Siapa lelaki botak tu? Aku rasa tak lain dan tak bukan adalah Sami pemilik asal ikan tersebut yang telah mati. Sebab anak buahku kata seorang lelaki botak itu berpakaian serba kuning. Kuning itu kan pakaian yang biasa dipakai oleh Sami Buddha. Setelah mendengar cerita daripada Akin dan membeli 2 plastik anak-anak ikan serta cengkerik daripadanya, aku terus pulang ke rumah. Ketika aku membelek-belek dan memberi makan cengkerik kepada ikan itu, tak semena-mena muncul sekali imbas lelaki botak berpakaian kuning di sebalik cermin akuarium. Disebabkan terkejut, cengkerik yang telah aku letakkan ke dalam balang terlepas. Sebahagiannya terbang entah ke mana, sebahagiannya dapat juga aku kutip balik. Setelah selesai mengutip cengkerik yang berterabur, aku pandang semula ke akuarium Golden Crossback tadi. Imbasan wajah lelaki botak tadi tiada. Petang itu juga aku telefon Akin. Rupa-rupanya ada cerita yang Akin tak ceritakan kepada aku semasa aku di kedainya tadi. Sebenarnya, dia juga pernah terpandang wajah seorang lelaki botak yang dia syak itu adalah Sami Arwana. Memang betul lah Akin ni. Dia pun pernah alami apa yang anak buah aku alami. Aku percaya semua yang pernah memiliki ikan tersebut juga mengalami perkara yang sama. Sebab itu ikan tersebut kerap berpindah milik. Setelah aku minta pendapatnya, Akin cadangkan supaya dijual saja ikan tersebut. Namun aku rasa berat. Kalau dijual mungkin spesies arwana yang 35 cm panjang itu berharga ribuan ringgit. Aku boleh buat duit. Tapi aku kasihankan kepada pemilik barunya nanti. Aku tak nak mereka diganggu. 3 hari selepas itu, aku bersama dengan 3 lagi kawan yang memang kaki pancing. Pergi memancing. La ilallah, apa ditulis ni? Saya ulang balik ya. 3 hari selepas itu, aku bersama 3 lagi kawan yang memang kaki pancing, pergilah memancing.
Memanglah kaki pancing kan. Aku tidak melepaskan peluang ini untuk melepaskan arwana bermasalah itu ke sungai tersebut. Selepas itu, tiada lagi gangguan imbasan wajah lelaki botak itu. Walaupun akuarium bekas tempat aku letakkan arwana itu, aku isikan dengan arwana spesies reptile. Tidak sekalipun imbasan wajah lelaki botak itu muncul. Kira-kira sebulan setengah selepas aku lepaskan arwana spesies termahal yang pernah aku miliki ke sungai, aku dan Kim memancing pergi lagi ke sungai tersebut. Kami bukan pergi ke lokasi yang sama tempat aku lepaskan arwana dulu. Kali ini ke lokasi lain yang jaraknya kira-kira 2 kilometer dari lokasi terdahulu. Ketika sedang khusyuk memancing, tiba-tiba seorang kawan kami menggeletar. Dia terduduk dan jorannya terlepas dari tangan. Aku dan kawan yang lain bergegas berlari mendapatkannya. Kami pun bertanyalah, kenapa? Dia menuding ke satu arah. Dia mengalihkan pandangan ke arah apa yang dia tunding. Kami semua terperanjat. Seorang lelaki botak yang berpakaian seperti Sami Buddha sedang berdiri terapung-apung di celah-celah pokok di seberang sungai. Beberapa saat kemudian, lelaki tersebut pun gaib.